Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. If I open up my arms, I can see the skies. I can see the skies. Bersama dengan seorang lagi tamu jemputan kita yang tidak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu taala kita bersama sekali lagi di dalam program Secangkir Kopi Senana Idea dalam platform Dr. 9 TV. Pada kali ini kita menampilkan panelis kita ya yang saya rasa tidak asing lagi sebenarnya di media sosial, yang juga merupakan seorang certified healthy coach dan banyak pengalaman-pengalaman beliau bukan sahaja dalam pendidikan tetapi juga dalam bidang-bidang motivasi, terutama sekali bersama dengan NLP. Tamu jemputan kita ni juga merupakan pengarah Pusat Keusahanan dan Kerjaya Universiti Malaysia Terengganu. Ini orangnya dua orang, Richard Bandler dengan John Grinder. Dua orang ni, seorang pakar matematik komputer, seorang lagi pakar linguistik. Kita menonton neuro ni apa? Neurologi lah. Konsep NLP itu sendiri yang saya rasa agak kagum juga lah, kerana ia satu konsep yang saya rasa merangsang keseluruhan deria kita. Kalau ada kita tak pernah cuba pun. Sedar kat diri tu. Idea-idea nano ni pun dapat berkembang meletup bergebung. Oh, itu yang mana. If I open up my arms, I can see the skies. I can see the skies. If I open up my arms, I can see the skies. I can see the skies. Sesi bual bicara kita Secangkir Kopi Senano Idea. So bersama dengan tamu jemputan dan juga moderator bersama kita dalam rancangan yang kita anjurkan khusus untuk membincangkan isu dan juga sebarang persoalan termasuk perbincangan untuk kita mencari solusi kepada permasalahan dan juga berkaitan dengan pengembangan ilmu dan juga keusahawanan termasuk teknologi. Dan untuk minggu ini kita bersama dengan seorang lagi tamu jemputan kita yang tidak asing lagi dan mungkin Dr. K boleh memperkenalkan tamu jemputan kita pada minggu ini. Dr. K, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu taala kita bersama sekali lagi di dalam program Secangkir Kopi Senana Idea dalam platform Dr. 9 TV. Pada kali ini kita menampilkan panelis kita ya yang saya rasa tidak asing lagi sebenarnya di media sosial, Muhammad Syah yang merupakan seorang yang juga merupakan seorang certified healthy coach dan banyak pengalaman-pengalaman beliau bukan sahaja dalam pendidikan tetapi juga dalam bidang-bidang motivasi, terutama sekali bersama dengan NLP. Suka ingin saya bacakan sedikit latar belakang beliau. Beliau mempunyai mendapat pendidikan di peringkat sarjana muda pada tahun 6 hingga 1999 pengajian School of Accountancy dalam bidang accounting. Kemudian beliau menyambungkan pelajaran di University of Birmingham pada tahun 2001 hingga 2002 tingkat sarjana Master of Science Accounting and Finance, dan pada tahun 2004 beliau sekali lagi terbang ke Tasmania, University of Tasmania. Kemudian sekarang ini beliau berkhidmat di Universiti UMT, Universiti Malaysia Terengganu.
So itu sedikit apa nama latar belakang beliau. Saya kira beliau merupakan seorang yang sangat aktif, mempunyai kepakaran bukan saja dalam NLP tetapi juga mempunyai orang kata kelebihan-kelebihan dalam membentuk pelajar ini menjadi seorang insan yang saya kira seorang insan yang holistik, okey, dengan positif, ceria, tenang. Saya kenalkan Dr. Muhammad Syarif Abdul Rahman dan saya serahkan kembali kepada Dr. Naim. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. K dengan pengenalan tersebut, dan memang kita memang jemput setiap minggu kita tak sama ada daripada akademik, daripada industri dan juga practitioner dalam industri untuk kita berkongsi sebarang pandangan dan juga mencari solusi kepada isu yang berkaitan. Tapi Dr. K, tamu jemputan kita ni juga merupakan pengarah Pusat Keusahanan dan Kerjaya Universiti Malaysia Terengganu. Dan mungkin kita balik kepada topik perbincangan kita dalam slot pada kali ini. Mungkin kita nak membincangkan berkenaan dengan tajuk kita pada minggu ini, Dr. K, iaitu Neuro-Linguistic Programming, iaitu NLP dalam kecemalangan kerjaya dan keusahawanan. So mungkin saya nak bertanya kan, apa sebenarnya NLP ni, dan mungkin tamu jemputan kita Dr. Syarif boleh memberi penjelasan dan juga mungkin apa yang menariknya dengan NLP ni. Okey, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Naim dan juga Dr. K, sahabat saya daripada UMK. Sebut betul-betul, saya daripada UMT, tuan-tuan dua orang ni daripada UNK. Ya. Kalau tersebut letih nanti kan marah pula orang UMT. Alhamdulillah. Yang disebutkan sebagai NLP itu Neuro, Linguistic dan juga Programming. Ada 3 perkataan yang kita selalu sebutkan itu. Namun begitu, itu adalah istilahnya yang diberikan oleh foundernya kan. Foundernya ni orangnya 2 orang, Richard Bandler dengan John Grinder. 2 orang ni, seorang pakar matematik komputer, seorang lagi pakar linguistik. Jadi bila mereka kaji dalam 70s macam itu, tahun 1970-an, 75-76 itu baru dikeluarkan dia punya istilah, lebih kurang macam itulah. Saya kena semak balik yang the exact tu. 2 orang ini lah yang menciptakan istilah tu kan, diberikan oleh seorang yang lain, Gregory Bateson dan sebagainya. Sebenarnya dia mengkaji kepada bagaimana seorang psikologis, 2-3 orang psikologis yang ditengok, ada orang datang jumpa psikologis ini, jumpa kaunselor keluarga, contohnya Virginia Satir. Datang satu keluarga masuk, yang nak bercerai, nak bergaduh apa semua, masuk dalam bilik tu, jumpa psikologi ni, keluar baik kan. Datang seorang yang pergi kononnya nak bunuh diri dah apa semua, dia stres sangat ni kan, keluar daripada sesi berjumpa dengan psikologis ini tak jadi bunuh diri. Maka 2 orang ni heran, apa hal ni, apa yang jadi, apa yang dia buat dan apa yang dia lakukan kepada tetamu-tetamu pesakit-pesakit dia ni. Jadi daripada situ timbul satu idea, dia nak kaji, dia nak tengok, dia nak follow apa dia buat, dia rakam dan sebagainya. Dia perhatikan rupanya hanya dengan perkataan, hanya dengan soalan-soalan yang ditanya. Maka bila dia dah kaji benda itu, sebenarnya apa yang kita sebut ini, apa yang kita kata ni, linguistik yang kita gunakan, sama ada suara kita ataupun lengguk kita punya bahasa badan ini sebagai linguistiknya, dia mempengaruhi sistem pemikiran kita dan akhirnya tindakan kita. Jadi yang disebutkan neuro tu, Dr. K dan juga Dr. Naim,
dan sahabat-sahabat di luar sana yang sedang menonton, neuro ni apa? Neurologi lah. Sistem neuro kita dengan adanya 5 sistem deria, kan? Kita boleh melihat, betul? Kita ada apa, Dr. K dengan Dr. Nine? Apa yang kita ada? Yang deria yang kita ada? Penglihatan. Ya, betul. Ada mata pandang, kan? Ada telinga dengar. Lepas tu ada apa lagi? Deria kita. Kita ada hidung. Ada hidung, bau, Ya, bau. Lepas tu kita ada rasa. rasa dengan lidah pun ada. Kita ada rasa sentuhan pun ada, kan? Sentuhan ada, kita ada mata, kita ada telinga, kita ada hidung, kita ada lidah hanya merasa dengan lidahnya. 5 deria ini, sistem deria ini yang kita cerak, yang dia mempengaruhi semuanya sistem neurologi kita, kan? Dan inilah pintu-pintu utama untuk kita mendapatkan maklumat. Macam hari ini kita sedang berbicara hari ini, Dr. Nine sedang mendengarkan, sedang melihat saya di skrin, Dr. K juga sedang melihat saya di skrin, sedang mendengarkan. Apabila dapat maklumat itu, sistem deria yang Dr. Nine ada, Dr. K ada, iaitu dengar dan juga lihat ini, sedang terus ambil maklumat itu dan memproses di dalam sistem otak kita lah, kan? Kita terima maklumat, lepas itu dia akan mempengaruhi kita punya sistem tapisan dalam kepala otak kita. Dalam kepala otak kita, maksudnya kita ada penapis-penapis kita, sama ada yang kita sedang dengar ini berguna atau tidak dan sebagainya. Aku tak percayalah benda ni. So ada benda banyak dalam ni, dalam kepala kita ni ada tapisan-tapisan yang akan terus tapis dengan kepercayaan kita dan sebagainya. Dia akan membentuk suatu tindakan lepas itu. Itu daripada neuronya. Lepas tu terima daripada linguistik yang saya sedang bercakap ini dan sebagainya, dan dia akan tindakan dalam tubuh kita, dalam tubuh Dr. K dan juga Dr. Nine sekarang ini, dalam sistem pemikiran ni, menerima ke, nak terus dengar ke, ataupun aku nak pergi baca WhatsApp ke, apa tindakan yang seterusnya kita akan lakukan apabila kita mendapatkan maklumat itu. Itu sebenarnya NLP ni dah lama dah ada dengan kita. Dah lama dah. Kalau selalu dalam kita kongsikan bahasa tubuh lah, bahasa badan sahaja. Kalau kita dalam banyak perkongsian, kita kata dalam banyak-banyak lokasi, dalam banyak-banyak training yang saya buat, di sinilah tempat yang ataupun peserta-peserta paling baik sekali, kan? Kita tunjukkan dengan bestnya, dengan ni. Orang rasa apa? Apa yang kita rasa sekarang? Kan? Yang kita rasa itu datang daripada apa maklumat yang kita cerap dan kita proses, dan terus kita dapat rasakan dengan tubuh kita. Tindak balas kita tu yang menjadikan kita rasa cerianya, bagusnya, rasa happynya berada di dalam bilik kuliah yang pensyarahnya, dia punya penceramahnya sangat ceria, sangat happy, kan, melihatnya. Jadi rasa itu datang daripada sistem maklumat neuro tadi tu, kan. Neurologi kita dia mempengaruhi fisiologi kita, kan. Itu neuro, linguistik, programming secara umum. Kita dah ada dah. Dr. K hari ni pagi tadi, apakah yang menyebabkan Dr. K begitu bersungguh bersemangat? Mungkin ada saja maklumat-maklumat yang baru yang datang, ataupun kalau tak baru pun sesuatu maklumat yang dicerap, yang dilihat cantik apa semua tu, segar tu. Hari ni nak pakai cantik, pakai baju jaket cantik, sikat rambut apa semua, kan. Kalau ada bedak-bedak lah, kan. So tengok depan cermin, dia rasa sebab apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan ini menyebabkan kita bertindak seperti mana kita orang yang sangat bersemangat. Saya sangat ceria pagi ni dapat jemputan untuk berada di TV ni, Dr. Nine TV. Kali pertama berada dalam channel TV. So kita rasa ceria, kita rasa hebat, kita rasa positif. Begitu juga dengan Dr. K. Walaupun line dia tak berapa nak laju tadi, kan, tapi masih teruskan juga. Itu yang disebut sebagai NLP dalam panjang cerita ni. Kalau nak diringkaskan lebih mudah, apa yang kita fikirkan, apa yang kita dapat, apa yang kita fikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita buat. Senang dengan sekolah, kita kongsi fikir, cakap, buat. Aku fikir, aku cakap, aku buat benda yang
Baik, kalau fikir yang positif, cakap yang positif, kita buat yang positif. Mudah saja. Itu ringkasnya NLP. Dan dia terguna kepada semua pun dalam kedudukan kita sekarang ini. Bukan semata-mata untuk ini orang-orang NLP saja. Tak. Berguna dah lama dah benda ini. Takkanlah 70 tahun 75, 76, 74 itu baru dikenali, sedangkan tahun sebelum-sebelum itu pun kita dah lama ber-NLP pun. Cuma tidak distrukturkan dalam dibukukan, dikaji dan sebagainya. Begitu seberingkas. Panjang pula ringkasnya. Okey, satu penjelasan yang agak ringkas dan juga lengkap berkenaan dengan Neuro Linguistic Programming ataupun lebih dikenali dengan NLP . So setakat ni berapa ramai ataupun berapa besar komuniti yang ada, yang kata community of practice yang mempunyai sekurang-kurangnya pengalaman ataupun knowledge berkenaan dengan NLP ni, ataupun gerakan-gerakan NLP di Malaysia sekarang ni, group of practitioner ni, berapa besar ataupun mereka ni berada di mana? Saya menjangkakan ini telah meluas. Sebabnya kalau saya sendiri baru 2016, 2015 mengenali NLP secara spesifik. Sebelum itu dah ramai dah. Kalau kita lihat orang-orang yang seperti mana Tuan Haji Mat Taib sendiri. Tuan Haji Mat Taib telah bergerak benda ini cukup lama. Lepas itu dibawa juga oleh kelompok yang satu lagi macam kalau kenal anak besut, kita punya Tuan Haji Fazli Yusof. Fazli Yusof membawa gerakan itu yang lebih komersial pada satu ketika dan sehingga sekarang. Kalau kita melihat bagaimana Dr. yang disebut sebagai Dr. Azizan Osman, pengikutnya ramai dan sebagainya, juga tanpa kita tahu bahawa mereka ini menggunakan teknik-teknik dan kaedah-kaedah NLP. Fazli Yusof menggunakan yang Grand Power Seminar, Grand Power Seminar. Semua ni gerakan ni ramai yang mengikuti, yang dapat rasai dan kesan dia tu, merasai kesannya sendiri. Sebab itu kelompok, kalau kita melihat kalau menyorot pengalaman saya sendiri bersama dengan kementerian dibawa oleh Datuk Seri Idris Jusoh ketika beliau menjadi menteri di Kementerian Pengajian Tinggi satu ketika dulu, dan beliau percaya, kalau kita lihat masa dia sebelum dia mengenal NLP pun dia orangnya orang yang sangat NLP. Sangat NLP. Ketika dia membawa gelombang biru ketika dalam ini politik sikit lah, tapi itu kita nak tengok dalam konteks NLP-nya, bagaimana dia membawa diri dia sendiri tu dah sangat NLP. Contohnya membawa gelombang biru itu, gelombang biru, jeritan laungan gelombang biru itu kadang-kadang kita rasa macam apa ni, tak ada apa-apa je, cumanya dia membawakan suatu semangat. Sebab itu kan kita sebut tadi Neuro Linguistic Programming, kita programkan dalam diri bahawa gelombang biru itu membawa suatu semangat, akhirnya membawakan kejayaan kepada beliau lah, kepada ketika dia mengambil alih kerajaan Terengganu satu ketika. Apabila berlaku dekat kementerian dan dia mencari-cari lagi, dia bercerita juga dengan kita, dengan kami trainers dan sebagainya, bagaimana pemikiran ini boleh diubah, boleh menjadi transform lebih baik dan sebagainya, hanya berada di sini. It's all in your mind. Satu ketika saya ada pengalaman yang apabila kita buat inisiatif NLP ni oleh kementerian, dibawa kepada HEPA, kepada Net Chancellor untuk pergi buat training coaching tu kan, coach mungkin Dr. K ataupun Dr. Nine juga pernah terlibat katanya di peringkat awal. Beberapa orang daripada UMK juga ramai yang terlibat untuk coaching ini. Datuk Aziz TNC, Datuk Prof Hassan juga terlibat. Jadi bila dia sebut dalam satu perkongsian yang kami kena bentangkan apakah tindakan-tindakan staf universiti ni, Dr. K dan Dr. Nine, saya kebetulan itu UMT saya yang buat pembentangan itu. Sebelum pada itu universiti lain dihadiri dan juga dibentangkan oleh Net Chancellor sendiri ataupun timbalan Net Chancellor. Saya kata kita ni orang biasa, kata kan, nak membentangkan apa yang berlaku kat UMT. Apa menteri cakap masa tu? Dia kata it's all in your mind. Wah, ini satu tamparan yang hebat kan. Terus kita rasa macam wah,
It's all in your mind. Betul lah apa juga yang ada pada kita boleh bentangkan, sebab itu knowledge kita. Betul tak? Seperti mana yang Dr. Nine ada kepakaran, Dr. K ada kepakaran, itu bidang kita. Kenapa kita jadi hugoh? Orang Terengganu kata tak? Orang Kelantan kata jadi hugoh, jadi bila jumpa Datuk Tan Sri apa semua duduk depan kita ni kak, kita jadi tak boleh nak kecek. Sebab apanya? Jadi kecek Kelantan pula saya. Itu NLP yang memberikan. So kesan daripada nak tahu lagi soalan tadi tu, komuniti tu besar mana dah sekarang di kelompok-kelompok ini. Saya menyangkakan dan contohnya apabila Datuk Seri membawa kepada ratusan orang di KPM masa tu, lepas tu KPT hampir 500 orang pensyarah-pensyarah dilatih dengan ilmu coaching. Sama ada coaching itu boleh dibawa untuk diri sendiri, untuk dia punya kelompok, untuk dia punya kerjaya dia kan, untuk dia punya penyelidikan dia dan sebagainya, sangat-sangat sesuai kan. Dan ada beberapa kelompok yang ratusan orang lagi yang teruskan training, termasuk saya. Teruskan sehinggalah kita melalui beberapa hampir 40 jam 40 hari 42 hari punya training yang terkumpul, menjadikan kami ni 35 orang 38 orang macam itu certified trainer. Certified trainer daripada NLP Malaysia, Academy NLP Malaysia. Alhamdulillah. Dan setelah berlakunya perubahan dalam kepimpinan dan sebagainya, Datuk Seri tidak lagi bersama dengan APT, beliau masih aktif. Itu yang kita suka. Tahun lalu 2018-2019 kan, 2019 itu kita gerakkan mengkomunitikan NLP ini. Kalau di Besut hampir berapa ya, saya tak ingat, 1,500 ke 600 orang, rasanya lebih 1,000. Kita dah latih pemimpin komuniti dengan ilmu NLP. Anda berhak hebat. Jadinya pemikiran NLP ni dah ada di kalangan orang-orang Besut. Itu kali pertama dalam dunia kalau disebutkan oleh Tuan Haji Mat yang mengkomunitikan NLP ni. Ilmu NLP dia buat secara menyeluruh dan secara percuma. Ini luar biasa. Ahli Parlimen Besut ini saya mengangkat pula dia kan. Ahli Parlimen Besut ini dia luar biasa. Dia punya kepercayaan, dia punya minat kepada ilmu ini, kerana dia kata ini yang telah merubah KPT pun. Kita kongsi di awal tadi sebelum kita bersiaran bagaimana dia mengangkat KPT menjadi kementerian yang most inovatif, kementerian yang kehadapan, banyak kejayaan di peringkat universiti dan sebagainya. Ini hasil daripada NLP, dia kata. Dan komuniti ini bergerak lagi apabila Datuk Seri sekarang ni bersama dengan Felda. Dr. Nine tahu, Dr. K pun tahu, beliau adalah pengurusi Felda sekarang, dan bagaimana dia membawa pula NLP ini untuk digerakkan daripada bawah peringkat Peneroka sampailah ke atas, sampai ke kelompok di Menara. Dan pemikiran NLP ini dibawa dalam sebahagian daripada well-formed outcome Felda untuk 2040, pemikiran jarak jauh, lepas tu gerakan, dan hasilnya telah terhasil pun. Tak pernah orang jangka. Dia kata masalah hutang contohnya, masalah hutang Peneroka yang tak selesai berbelas tahun dah, telah diselesaikan September tahun lepas. Capai dah Disember, dah ada keluar penyata, dah tahu dah, Peneroka dah tahu dah boleh tahu berapa sebenarnya nilai hutang dia. Tak selesai sebelum ini kan. Dan tahun ini juga jutaan ringgit telah dikumpulkan oleh Peneroka untuk diberikan infak, diberikan zakat semula kepada kerajaan negeri. Ini bukan lagi golongan yang meminta, tetapi golongan yang memberi. Tangan yang berada di atas lebih mulia daripada tangan yang menerima. Itu konsep itu dah menukar persepsi pemikiran orang-orang Felda dan mengangkat. Dan satu kejayaan besar kita kongsikan juga, Datuk Seri Idris juga kongsi dalam Facebook beliau, adalah bagaimana sekarang ini FGV telah diambil alih oleh Felda. Itu impian semua orang Felda apabila berlakunya banyak kes dengan Felda, dengan FGV-nya, dan apabila masuk je Datuk Seri, itu impian, itu yang
dihasratkan oleh Felda dan tercapai. Sekarang ini telah tercapai. Itu contoh-contoh dan komuniti ini akan terus membesar dalam Felda. Kenapa percaya untuk membangunkan komuniti Bumi Putra yang lebih besar, sahabat-sahabat semua, dalam Felda paling ramai mereka berada di situ. Dan ada caranya untuk kita ubah nasib Felda ini, ubah orang Melayu, ubah Bumi Putra seluruhannya lah. Itu perjuangan besar yang mungkin boleh nanti dicontohi kepada kelompok-kelompok lain pula, insya-Allah. Panjang pula ceramah saya ni. Okey, semestinya sudah pasti ada impak kepada NLP ni kepada keseluruhan kata kecemerlangan dan sebagainya. So mungkin Dr. K ada soalan, silakan. Saya sangat tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Dr. Syahri tadi. Konsep NLP itu sendiri yang saya rasa agak kagum jugalah, kerana ia satu konsep yang saya rasa merangsang keseluruhan deria kita, keseluruhannya untuk kita mengenali potensi diri kita itu, dan seterusnya kita menjadi cemerlang setelah mengenali potensi diri kita. Saya rasa begitulah agaknya. Cuma dalam konteks ini mungkin kita boleh lihat dalam konteks pendidikan itu sendiri, terutama sekali di IPT, Pusat Pengajian Tinggi dan sebagainya, di mana kita ingin melahirkan pelajar-pelajar yang bukan saja mempunyai maklumat dalam konteks ilmu yang mereka pelajari di universiti dalam silibus-silibus mereka, dalam bidang-bidang mereka, tetapi juga ingin menjadikan mereka seorang insan yang hebat, seorang insan yang tahu potensi diri mereka, seorang insan yang berkeyakinan diri, penuh keyakinan diri, sehingga mereka boleh berada di luar sana setelah bergraduasi nanti dan dalam keadaan yang bersemangat, dalam keadaan yang berani untuk menceburi ataupun menempuh segala cabaran. Bagaimana mungkin kita boleh nilai-nilai NLP ini dalam kalangan keseluruhan pelajar-pelajar kita di Malaysia, Amnya? Okey, sejauh mana lah penerapan NLP ni untuk kita meningkatkan kecemerlangan di kalangan pelajar dan juga graduan kita bahkan kita lahirkan, okey, di institusi pengajian tinggi ni. Mungkin boleh bagi contoh dan sebagainya. Silakan. Alhamdulillah, panjang lebar. Soalan menarik. Bagaimana kita boleh aplikasikan dalam konteks pendidikan dan juga contohnya dalam kita punya graduan-graduan lah. Bagaimana nak terapkan benda ini kan? Satunya adalah bagaimana kita memahami NLP ni dulu kan. NLP adalah memodelkan kecemerlangan. Kita dah faham definisi tadi tu panjang lebar di lurunya, dan sebenarnya NLP ni memodelkan kecemerlangan. Dah lama dah kita buat. Dah lama dah kita memodelkan anak, memodelkan si ayah kan. Anak juga yang perempuan memodelkan kakak dan maknya dan sebagainya. Dan kita juga ada model-model tertentu. Kita ada mentor dan sebagainya untuk naik kepada peringkat Profesor Madya, Profesor dan sebagainya kan. Begitu juga yang pelajar-pelajar memodelkan pelajar lain yang pandai. Dia pandai dah present kan. Macam mana nak jadi presenter, good presenter macam dia. Macam mana nak jadi best student kan. Nak dapatkan 4 flat dan sebagainya. Itu dicontohi oleh rakan-rakan yang lain. Itu NLP memodelkan kecemerlangan. Bagaimana kita nak terapkan? Okey, itu persoalannya. Bagaimana kita nak terapkan NLP kepada pelajar-pelajar kita? Pertama kena harus faham bahawa NLP dah ada dalam kita, diri kita, dan bagaimana kita nak jungkil. Satu rahsia yang kita kongsikan kat sini, rahsia orang berjaya adalah satu je sebenarnya. Apa dia? Apa rahsianya? Tahu? Rajin. Okey, rajin. Apa rahsia orang berjaya? Never give up. Semua tu yang dia sebut never give up, rajin, datang daripada mana? Dalam diri sendiri sebenarnya. Dalam diri sendiri, betul. Dr. Nain, dalam diri sendiri. Dan bagaimana nak uruskan benda itu? Itulah ilmu yang kita ajarkan.
menguruskan diri ni, menguruskan emosinya. Dipanggil dalam NLP, dipanggil state management. Bagaimana kita menguruskan state kita? Bagaimana pagi tadi kita uruskan state kita, kita punya semangat, apa benda yang boleh menyebabkan kita bangkit dari tidur, bangkit awal dari tidur, bangkit awal nak buat kerja sekolah, bangkit awal untuk nak buat assignment dan sebagainya. Kalau kita terus mendapat assignment yang 2 minggu, selalu saya kongsikan dengan pelajar, biasanya dapat 2 minggu ini, hari terakhir malam itu baru buat. Sebabnya saya kata, kan, itu yang berlaku. Kadang-kadang minta pula extend. Tak tahulah pelajar-pelajar di UMK, mungkin bagi assignment hari ni, esok terus hantar. Berlaku macam itu kah? Kan? Apa semangat, apakah state management yang harus kita mungkin aturkan kepada mereka, kerana dia kena tahu dulu apa yang dia nak. The biggest question dalam NLP, what do you want? Kan? Apa yang menyebabkan kita terdorong dan memang akan begitu passionate untuk lakukan benda itu? Itu yang mendorong kita untuk lakukan. Jadinya bagaimana menguruskan emosi setiap hari, menguruskan diri, menguruskan kita punya emosi. Disebutkan state management itu sebagai emosi lah, emosi. Bangun pagi, kita boleh katakan, mungkin inkantasi yang mudah kita katakan, oh, I am better and better. Sebab itu Islam pun ajar kan, kita haruslah baik daripada hari semalam dan sebagainya. Dan apa yang mengikat kita, dan sebab itu bila di awal lagi apa yang dibuat oleh banyak universiti selepas pada kita dah dapat training NLP ni, awal tahun masa MJM, kalau di UMT kita ada Anda Berhak Hebat untuk pelajar-pelajar 2,000 orang, 2,500 yang datang tu. Hari pertama kita ada lakukan satu program Anda Berhak Hebat untuk tanamkan mindset awal ni, kenapa beliau, semua student ini berada di sini, dan menjangkaui pemikiran 4 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, apa yang dia nak, membayangkan, buat visualization, dan dia mendekatkan visualization itu sehingga dia akan merangsang satu kehendak untuk dia bertindak, lakukan untuk mencapainya. Itu sebenarnya yang kita boleh terapkan kepada pelajar. Dan ilmu coaching, kalau kita boleh berikan kepada semua pensyarah, sangat hebat. Ilmu coaching NLP, ilmu visualization, ilmu apa dipanggil sebagai mak jenin yang betul, dan mak jenin yang bertindak, bukan mak jenin saya saja. Mak jenin yang masalahnya, kita orang putih telah sekat kita tau. Mak jenin ni bagus cerita dia, lepas itu tindakan selepas itu yang tak ada sambung dalam cerita. Dan orang putih telah menjadikan kata, oh, tak payahlah orang Melayu ni berangan. Bila tidak ada angan-angan, itulah di mana terhentinya kita punya kejayaan-kejayaan yang kita kutip. Sebab kita tak ada angan-angan pun, tak nampak pun boleh jadi seorang pamphlet contohnya. Duduk selalu kata bahawa bila masuk ni kena bayar PTPTN. Saya kata PTPN tu apa? PTPTN pinjaman, dia kata. Bagaimana kita tukar mindset dia? PTPTN ni adalah beasiswa. Temenung dia orang. Beasiswa, macam mana boleh jadi beasiswa? Kan dapat pamphlet, dapat first class, kan boleh tukar jadi beasiswa. Oh ya ke? Boleh kan? Dia tak tahu kadang-kadang kan? Dia tak tahu. Oh boleh kan? Habis tu, kira boleh. Pergi dapatkan maklumat. Betul, boleh. Siapa yang akan membolehkannya? Siapa yang akan membolehkan ianya bertukar? Biar benda itu akhirnya turun kepada diri masing-masing, kan? Kerana diri kita kan, macam Dr. Nine sebut, ada dalam diri kita. Kita nak ke tidak benda itu bertukar jadi beasiswa? Kalau kita betul-betul nak, apa tindakan kita apabila kita dapat assignment? Kerana dekat universiti saya kata paling senang dapat A, mereka pun tercengang. Kenapa pula? Mudah. Dah terang-terang dah 50%, 40%, 60% kadang-kadang carry mark. Carry mark tu siapa punya? Anda punya. Anda banyak masa untuk jumpa dengan pensyarah.
Assignment 2 minggu contohnya. Datanglah jumpa. Kan pensyarah ni memang ditugaskan untuk diganggu. Ganggu dia, tanya dia. Tajuk ni okey ke tidak? Topik ni yang kita dah buat ni, rangka ni okey ke tidak doktor? Kan datang jumpa. Lepas itu dah buat draft, datang jumpa lagi. Kami dah cari bahan-bahan ni, ada tak bahan-bahan lain yang mungkin doktor kata boleh tambah ke kan? Oh kita pun kata okey lah. Oh you cari yang ni pula, kita mungkin ada maklumat baru kan. Dia pun datang cari lagi. Lepas tu datang lagi, baiki lagi. Mana mungkin seorang pensyarah akan failkan assignment yang sebegitu? Kan? Ya, menarik. Menarik juga contoh yang amat sesuai lah untuk diadaptasi oleh pelajar kita, dan rasanya penerangan tersebut memang memberi orang kata contoh ataupun idea. Cumanya satu, kita ketahuilah untuk mengikuti kursus NLP ni mungkin melibatkan kos. Ada tak inisiatif yang kita buat, mungkin associate NLP yang kita boleh terapkan di peringkat institusi ataupun di peringkat organisasi, supaya orang kata ilmu yang orang kata apa, sekurang-kurangnya kita dapat aplikasikan ilmu ni dalam bentuk orang kata apa, cara mudah dan orang kata apa, tersebar juga orang kata teknik ni yang memberi impak kepada daya pemikiran kita, cara kita berimajinasi, di mana kita pasti setiap aksi kita diterajui oleh imajinasi. Silakan, apa pendapat? Benda ini terbuka luas, banyak dikongsikan di YouTube, di Facebook pun banyak orang berkongsi. Benda ini boleh cari, boleh belajar, dan ialah adab berguru. Eloknya nak cari ilmu itu bergurulah kan, berguru. Dan mungkin juga kalau yang untuk mendapatkan certified practitioner itu sehingga kan RM3,000, RM4,000, RM5,000 itu mungkin tak mampu oleh pelajar dan sebagainya kan, yang mungkin ada kekangan di situ. Namun begitu, untuk dapatkan konsep melalui pembacaan, melalui perkongsian yang begitu banyak dekat YouTube, banyak website pun yang ada yang kita boleh follow, dan kita faham bahawa NLP ini adalah memodelkan kecemerlangan, itu cukup. Dan NLP juga ada soalan yang, dua soalan besar dia adalah what do you want dan how. Dia apa yang kita mahu dengan bagaimana kita nak capai apa yang kita mahu, kan? Dua soalan itu juga dia tak semestinya. Kalau ada juga orang yang lain-lain punya, kalau bukan NLP sekalipun, ianya menjurus kepada membawa kejayaan, kenapa tidak? Kan, boleh je. Kaunselor ada cara dia menjentik ataupun menghadirkan suatu kesedaran, itu kan. Ada banyak juga yang motivator yang tidak menyatakan bahawa itu NLP, tetapi bila kita lihat kontennya tu, ini adalah sangat NLP. Dan macam Anthony Robbins tak pernah pun menyatakan itu NLP, tetapi elemen-elemen yang dibawa itu sangat-sangat highly NLP, menggunakan semua deria yang kita ada, submodality dan sebagainya yang kita gunakan ini. Sama juga macam yang di Indonesia itu, yang 165 itu, apa nama? Tak ingat, tak datang. 165. Apa Dr. K? Pak Ari, Dr. Ari. Allahu Akbar. ESQ, ya. ESQ, ada elemen-elemen. Ada elemen-elemen yang menyentuh. Selagi mungkin kita menggunakan semua deria yang kita ada, kan, itu sebenarnya ada elemen NLP-nya, kan. Tonggak-tonggak NLP-nya kita boleh kongsi di sini juga. Ini tonggak-tonggak yang asas yang ada pada kita pun. Tonggaknya adalah, pertama, ingat ra'oh. Senang, boleh ingat. Ni Dr. K dapat catat tu. Catat tu. Ra'oh, mudah je. Ini kita belajar NLP ni. Tonggak NLP. Ra'oh. Yang pertama adalah repo. Ada sebut repo, kan. Repo, dah. Itu tonggaknya. Untuk mencapai kejayaan, untuk memodelkan orang, kejayaan orang dan sebagainya, untuk jadi berjaya, pertama tonggak dia adalah repo. Repo dengan alam, repo dengan semuanya lah, kan. Repo dengan orang, kita ada hablum minan nas, hablum tu belum cerita tentang repo dengan Allah.
Bagaimana kita rapport kan, rapport kita ada hubungan yang baik. Bagaimana membentuk satu hubungan yang baik. Yang kedua adalah awareness tu kita buka, nak senang kita buat A, tapi dia sebenarnya adalah sensory awareness. Kita sedar. Ini kalau Saiful Rizal itu selalu membawa konsep sedar diri. Dia sedar apa yang kita miliki sekarang ni. Kita ada mata, kita ada telinga, kita ada segalanya. Syukuri apa yang kita miliki dan kita sedar waktu ketika itulah hilang segala-gala yang rasa gundah gulana tu. Kita sebab gundah gulana ni kenapa? Sebabnya berasa tak ada sama. Berasa aku tak boleh ni, aku tak boleh. Kalau ada kita tak pernah syukur pun. Sedar kat diri tu, mata ada kala tutup mata. Kan? Sedar. Itu satu, lepas tu sedar yang segala sensorinya. Kalau kita boleh buat exercise yang mudah, sambil duduk saja tu, tarik nafas, duduk, lepas tu buat sedaran. Kulit dapat sedar rasa, lepas tu rasa syukur. Tingkatkan rasa syukur tu. Setiap kulit ni, setiap bulu roma ni semua ada fungsi dia. Rambut dan sebagainya tu kan. Wah, kesedaran sensori. Lepas tu bagaimana kita buat kesedaran sensori ni apabila kita bercakap dengan orang, kita berkomunikasi, kita buat kerja, kita semua tu ada kesedaran sensorinya. Berjaya tak berjaya aku buat ni kan. Tu kesedaran sensori. Anda boleh cari ini 4 tonggak ni. Cari je dalam Google, dia punya Pillars of NLP. Okey, itu RA dan RA dah terkeh. Ya. Rakan yang lain dah cantik kan nota. R sudah report. Cantik. Kena sensory awareness-nya ada. O apa O? O ni adalah outcome thinking. Dia kena harus ada satu pemikiran penyudah. Outcome, apa yang dia nak. Sebab tu soalan tadi kan tanya, what do you want? Outcome thinking, apa yang kita nak. Aplikasi kepada orang-orang sebagai penyelidik yang hebat-hebat di UMK ni, Associate Professor belaka ni. Outcome-nya apa? Nak research ke, nak terbitkan penerbitan 2 bulan ni, nak terbit berapa banyak. Kan ada outcome. Lepas tu bagaimana tindakan-tindakan dia untuk kita hasilkan. Siapa nak cari? Mentor mana yang nak cari dan sebagainya kan. Ada outcome. Outcome thinking. Pemikiran penyudah. Nak sesuatu. Dan kena ikat dia dengan niat, ikat betul-betul dengan niat, Allah bantu, insya-Allah. Itu yang terbaik, dan outcome thinking. Dan akhir sekali F, apa dia Dr. K? F 9, cuba teka. Fabulous. Apa dia? Fabulous, okay, nice. Tekaan yang menarik lagi, Dr. K. Feel. Fantastic. Fabulous. Feel lagi. Famous. Perkataan English F. Fantastic, fabulous, feel. Famous. Fun, good. Perkataan yang saya cari adalah flexible. Boleh gunakan perkataan flexible. Ya, flexible. Yes, flexible. Maksudnya bila kita ni ada flexibility, kita akan banyak create option. Kita tak rigid. Pemikiran orang rigid inilah yang jadi marah-marah apa semua ni. Sebab dia rigid. Dia ikut satu cara je. Lepas tu tak boleh cara lain. Pemikiran yang rigid ini akan mengekang kita untuk terus kita berkembang. Kita kena fleksibel. Sebab itu cuba cara 1 tak dapat, cuba cara 2. Cuba cara 3, cuba cara 4, cuba cara 5. Tak berjaya dengan Skype, kita buat dengan apa? Dengan apa ada yang kita ada lagi, Zoom. Tak berjaya dengan Zoom, kita buat dengan Webex. Begitulah. Cuba cara yang lain kan. Janganlah satu cara saja. Kalau orang Terengganu kata, kalau buat hok tula, dia jadi apa? Ketulaan. Hok tula. Buat hok tula, lepas tu mengharapkan hok lain. Maksudnya kalau kita belajar setara tu je, ni adik-adik pelajar yang sedang menonton, kalau kita belajar setara tu je, lepas tu nak berat. Kalau kawan kita tu hak jenis memang dia cerdik, dia baca sekali je, dia faham. Saya ada seorang kawan orang Kelantan,
masa kat UUM itu. Dia duduk dalam kelas, haram tak ada salin nota. Aku heran betul budak ni. Tak salin nota pun. Dia duduk, dia pegang pensel, lepas tu ketik, dia main pen. Dia dengar bersyarah tu kecek. Lepas tu bila akhir exam, dia score. Gila kata ni. Budak ni. Kita ni skor sembai belajar ni. Kecek Kelantan kita. Nah, maknanya daya kita, kemampuan kita tak sama. Kita ada upayaan yang berbeza-beza Tuhan bagi, tapi powerful otak kita ni, kan? Dan bagaimana kita mengajar dia, dan kita be flexible. Ni orang putih pun pernah kata, dia kata kalau kita melakukan sesuatu, ni saya terjemahkan kalau kita melakukan sesuatu benda yang sama-sama hak dula tapi mengharapkan sesuatu yang berbeza, hasilnya itu ketidakwarasan. Ni orang cerdik pandai katalah. Dipanggil apa nama tu? Einstein. Kita pun setuju jugalah dia lah yang paling cerdik tu. Kita yang mengangkat dia sebagai cerdik, ramai lagi orang cerdik, kan? Dr. Nine, Dr. K ni cerdik juga. Tadi orang tak ambil, mungkin belum ambil lagi dia punya statement dia. Einstein kata wak dula betul mengharapkan benda hak berbeza. Waktu ketidakwarasan, kita tak waras demo, kan? Jadi ingat, kita ada rapport, kita ada sensory awareness, kita ada outcome thinking yang bagus, lepas itu kita ada flexibility, bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan. Dalam satu buku yang lain, dia tambah satu lagi yang Phillips ni, dia sebut Y-O-U. Y-O-U. Maknanya siapa? Kita lah. Saya lah yang sedang bercakap ni. Cakap berdegar-degar apa benda, kan? Saya kena tanya lah, apa yang aku nak ni bercakap depan ni, kan? Apa yang Dr. Nine nak buat channel ni? What do you want? Kan? Bagaimana kita rapport, bagaimana kita capaikan, bagaimana kita kembangkan, kita buka semua sensori yang kita ada, dan bagaimana kita berfleksibel dalam mencapai apa yang kita nak. Begitu juga Dr. K dan sahabat-sahabat yang di luar sana yang sedang menonton. Terus subscribe, button di bawah. Terus sokong. Macam mana Dr. Nine? Teruskan menyokong Dr. Nine TV. Teruskan menyokong Dr. Nine. Idea. Dan juga program secangkir kopi Senano Idea. Secangkir kopi Senano Idea. Idea nano ni pun dapat berkembang, meletup, bergebung. Itu yang menarik. Alhamdulillah. Seberingkas. Berkembang di kopi nano. Ya. Berkembang di kopi nano. Dengan sokongan penaja rasmi Dr. Nine TV, iaitu Kopi Nano. Kopi Nano ni memang kedai kopi lah ke mana? Kafe di Kok Lanas. Dia ada kopi mesin. Ya. Ini di Kok Lanas. Itu yang ada belakang tu kat skrin. Ya. So saya sekarang ni berada di kafe itulah. Alhamdulillah. Sampai juga kita buat iklan kepada Kopi Nano lah, kan? Nano apa? Kopi Nano di Dr. K. Saya rasa kita ucapkan tahniah kepada anak muda di sinilah yang mengendalikan kafe ni. So kerana memberi satu platform juga kepada saya, juga Dr. Nine, daripada kita semua untuk berkongsi ilmu dalam meningkatkan diri dan juga mengenal potensi diri kita lah dari masa ke semasa. Saya rasa anak muda ini mungkin kita akan perkenalkan suatu masa nanti, insya-Allah. Alhamdulillah. Wow. Naik. Okey, Dr. Nine. Okey, Dr. K mungkin ada nak teruskan beberapa soalan lagi, sebab saya rasa memang banyak pencerahan dan juga adaptasi yang mendalam, seolah-olah kita dah mengikuti kelas NLP ni sebenarnya hari ini. So apa Dr. K ada persoalan dan juga komen, silakan. Ya. Kalau ikutkan soalan ni banyak nak tanya ni, tapi rasa masa mencemburui kita. Tapi saya rasa ingin juga saya tanya satu soalan daripada saya. Kerana saya tengok tadi dalam konteks memodelkan kecemerlangan. So, sangat menarik dia punya teks dia tu, memodelkan kecemerlangan. So bila kita lihat
sekarang ini mungkin dalam kalangan anak muda, dalam kalangan pelajar-pelajar di IPT, model sudah ada di depan. Contohnya model sudah ada di depan, tetapi mereka masih lagi melihat, masih lagi memerhati model tersebut, tetapi tidak ada rasa keinginan untuk mereka, orang kata, at least setidak-tidak pun imitate model itu, tidak pun meniru model itu. So dan juga saya nak kaitkan juga dengan Rauf tu tadi, RAOF tu, satu perkara yang sangat menarik saya belajar juga hari ini, okay, iaitu kita membentuk repo, kemudian awareness, okay, sensory awareness itu, kemudian ada outcome thinking dan flexible. Yes. Tetapi sekiranya model kecemerlangan itu ada di depan kita memerhati, melihat, tetapi tidak langsung ada keinginan untuk kita menjadi seperti model itu. Bagaimana untuk kita mengubah minda sebegitu supaya mereka juga bersemangat, at least setidak-tidaknya menjadi sebagaimana model yang cemerlang itu. Bagaimana caranya? Wah, naik dan mencabar soalan ini. Mencabar, kan? Kadang kita sendiri pun kita merasakan kita selayaknya menjadi model kepada anak-anak murid kita, kan? Kita rasakan begitu. Namun begitu, model-model ini datang daripada bagaimana sistem pencerapan ataupun apa yang dia dapat. Semuanya anak-anak pelajar kita, kan, yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia terdedah dengan persekitaran. Mungkin juga modelnya adalah memodelkan pelakon yang glamour. Model mereka adalah seorang petinju yang hebat. Model mereka adalah ibu dan ayah dia. Ada juga yang katanya memodelkan Rasulullah dan sebagainya. Itu sebaik model lah, sebaik-baik model yang kita boleh modelkan. Cuma dalam konteks pembelajaran, mungkin Dr. K, yang saya faham lah, itu maksudnya telah berada di depan, maksudnya ramai profesor, ramai profesor mengajar, ramai pensyarah yang berada di depan. Kenapa tidak mereka ini terdorong untuk memodelkan? Dan benda ini kita tak boleh paksa, dan sekarang sekiranya ianya berlaku secara natural, dia rasa terdorong melihat kita punya pembawakan setiap orang sebenarnya. Sebab itu saya teringat apabila nak respon pada soalan Dr. K ni, saya teringat pada satu caption yang disebut oleh bijak pandai India. Dia sebut nama dia, nanti kita teka siapa dia. Dia kata, kalau India ke ataupun satu tempat yang lain yang daripada Iran, dia kata kemarin dia bijak, kan? Pernah dengar kan yang tu? Lebih kurang macam itulah. Dia ingin merubah dunia, kan? Hari ini dia lebih bijaksana. Kemarin dia pandai, dia ingin merubah dunia. Hari ini dia lebih bijak, dia ingin merubah dirinya. So maksudnya perubahan itu, kesedaran itu harus kita selalu lakukan supaya kita sendiri sedar, dan kerana perubahan dalam diri kita ni akan menyebabkan orang terinspirasi, kan? Dan kesedaran pada dia Allah juga yang akan turunkan. Kita tak mampu. Sebab tu dalam perkongsian saya banyak saya sebut, saya kata datangkanlah motivator yang hebat sekalipun turun ke sini. Kalau anda sendiri yang tak nak lakukan perubahan itu, sia-sia, tak ada apa-apa. Saya tak boleh buat apa-apa. Kita doakan supaya Allah berikan hidayahnya. Maksudnya kita pakat doa sama-sama, dia dapatlah contoh model yang terbaik yang mereka ingin modelkan dan lakukan. Kerana proses modeling ni adalah proses biasa. Kita orang puang sama-sama dia memodelkan kawan-kawan dia pakai tudung guana, kan? Dan rupanya tanpa sedar, kita punya sensory awareness kita ni, kita akan attract, kita sebenarnya sikap kita sendiri, kita akan attract pada circle yang lebih kurang sama dengan kita. Betul tak? Kalau kita jenis orang yang memang researcher, memang gila-gila kaki research, memang kawan kita kaki research. Kalau kita berkawan, kata kawan-kawan kita yang kaki lepak tengok bola, memang kita pun tengok minat bola dan sebagainya. Kawan-kawan kita minum kopi kita adalah kawan-kawan yang memang suka bersembang pasal bola dan sebagainya. Begitulah. Dan seterusnya begitulah, kan? Bagaimana kita
selesa dengan apa yang kita suka. Itu rapport berlaku tadi tu. Dan membentuk rapport dengan adanya rapport tadi untuk kita berubah kepada mendekati model itu dan sendirinya kan menggunakan RAOF tadi tu, dia akan lebih tercetuslah mungkin. Yang key point dia adalah kita tak boleh paksa, kita ubah diri kita, insya-Allah. Mungkin ramai juga yang sedang memodelkan Dr. K, memodelkan Dr. Nine, dan mungkin juga yang ada cuba belajar sesuatu daripada Dr. Syahri. Mungkin kita tak tahu kan, kita doakan supaya kita ni ada manfaatnya kepada kehadiran kita ke bumi ni. Bila menggunakan rapport tadi kan, dia satu elemen modeling yang mudah adalah gunakan ATM. Ni kita belajar benda yang bagus, Dr. K. Apa tu ATM? ATM. Saya terbayang nak pergi ambil duit lah ni kalau ATM. Ambil duit kan. Dia satu proses mudah sebelum kita betul-betul mendapat seperti mana apa yang dia tu dah dapat. Kita hanya gunakan ATM, kita amati, kita turuti dan kita modifikasi. Kan? Kita tak boleh menjadi seperti mana exactly sama macam Dr. Nine. Saya tak boleh jadi macam Dr. Nine, saya tak boleh jadi macam Dr. K, tetapi saya boleh amati apa benda dia buat. Oh, kalau dia bercakap, ini perkataan-perkataan yang diguna. Kalau dia berdiri begini, kalau dia mula naik tangan dia tu, tangan dia bagaimana, dia tunjuk macam ini ke, dia tunjuk gunakan ibu jari ke dan sebagainya kan. Apa tindakan-tindakan yang dia buat, kita boleh amati dan kita turuti, kita tiru dia ataupun ada disebutkan sebagai tiru basi kan. Itu dekat yang ketiga tu, modifikasi tu, kita modify dia. M tu modifikasi, kita modify ikut cara kita buat cara kita. Macam kita, contohnya saya sangat terdorong untuk melihat, mendengar dan kalau boleh menyantuni dan turuti Datuk Roslan Abdul Hamid. Kenal Datuk Roslan? Sahabat-sahabat kenal Datuk Roslan? Dia orang Kelantan, dia tokoh public speaking yang hebat. Contohnya kan, bagaimana kita berada dalam tahap yang boleh lebih kurang sama dengan dia, dan dengan cara kita turuti, kita amati dia, kita turuti dan juga kita modify ikut cara kita. Itu proses modeling yang mudah. ATM. Dan dapat nota yang kedua. Tu bagaimana kita menuruti, macam kata hebatlah Dr. K ni kan. So bagaimana nak cetus itu? Sebab itu kena semua kita ni sebagai presenter, sebagai yang selalu diikuti, kita adalah semua influencer. Tak sikit pun ada, tak banyak pun, sikit pun kita influence orang, influence anak-anak murid kita, cara kita bercakap, cara kita bertindak, cara kita duduk dalam kelas, bagaimana kita beremosi dalam kelas kan. Kalau kita bongoh backhand dalam kelas gak, siapa dia nak berhiga kitanya kan. Contohnya kalau kita ceria, kita sentiasa happy, tak tahulah apa cara yang sebenarnya. Kita mungkin profesional, ada orang suka dan sebagainya. Dia pun tak tahu apa cara yang sebenarnya yang menyebabkan orang terdorong ingin, wow hebatnya dia ni, dan dia nak ikut. Budak respect, itu yang sebenarnya respect yang didapat. Kita earn that respect dan student akan follow, insya-Allah dia akan memodelkan kita tanpa kita sedar pun. Boleh Dr. K menjawab tak? Ya. Baik. Kita amati, kita turuti dan kita modifikasi, insya-Allah. Okey, saya kira itu dah ada menjadi conclusion ataupun menjadi orang kata panduan kita dalam sesi perkongsian pada kali ini. Dan mungkin kita boleh rasanya dengan tip-tip dan juga pesanan daripada dari tamu jemputan kita memang sangat menarik dan juga mungkin boleh jadi panduan. Kita dah belajar banyak konsep hari ini berkenaan dengan konsep NLP, konsep RAOF yang kita boleh aplikasikan, konsep U bermula daripada anda, daripada diri kita sendiri, termasuk
konsep tiruvasi juga, dan juga kita boleh tengok macam mana kita nak memodelkan kecemerlangan orang-orang yang berjaya. Ibarat mereka ni sebagai time machine kita, di mana kita dapat modelkan kejayaan kita, dan setiap fasa pencapaiannya kita boleh copycat ataupun kita boleh menjadi panduan untuk kita tengok pattern-pattern orang berjaya ni, agar menjadi panduan kepada kita. Dan sekurang-kurangnya dengan hasil perkongsian kita pada pagi ni, kita dapat kalau kita tidak mampu untuk kita memberi sesuatu, setidak-tidaknya melalui program yang kita dah perkongsian pada pagi ni, kita boleh memberi jalan kepada mereka untuk lebih berjaya, untuk kita jadi penghubung kepada amal makruf dan nahi mungkar. Dan saya kira perkongsian dan juga sesi pertemuan antara di channel Dr. Nine TV bersama Dr. Syahari ni boleh kita jadikan satu anchor yang kita perlu ingat, dan kita boleh cetuskan idea-idea baru di samping untuk kita. Dan saya kira kita boleh berakhir di sini saja dulu untuk sesi pada kali ini, dan terima kasih kepada tamu jemputan kita. Dr. K, silakan. Ya. Saya mungkin alhamdulillah di atas segala ajaran dan juga segala ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Dr. Syahri, saya ucapkan jutaan terima kasih. Dan saya itu adalah satu perkara yang baru. Dan kepada penonton di luar sana, pelajar-pelajar yang di luar sana, saya kira pesanan saya, marilah sama-sama kita menggunakan neuro kita, sama-sama menggunakan neuro kita, merangsangkan neuro kita seoptimum yang mungkin untuk kita menjadi seorang yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat, dengan memperbaiki hubungan kita sesama manusia dan mempertingkatkan hubungan kita dengan Allah SWT. InsyaAllah itu daripada saya. Sekali lagi. Okey, sekali lagi terima kasih kepada tamu jemputan kita dan Dr. K, moderator bersama saya yang setia setiap minggu dalam rancangan Secangkir Kopi Senano Idea yang ditaja khas oleh Kopi Nano Kok Lanas. So saya kira kita boleh berakhir di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat maju jaya semua. Dan kepada penonton luar sana, teruskan dengan kecemerlangan tanpa batasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengakhiri sesi kita pada kali ini, kita juga ingin mempelawa dan menjemput ahli akademik di luar sana, mungkin usahawan dan juga sesiapa sahaja yang ingin berkongsi, bukan sekadar untuk penyelidikan tetapi untuk pembangunan produk dan sebagainya, boleh menghubungi kami di Dr. Nine TV. Okey, dan juga mungkin boleh kita sama-sama menghasilkan ataupun berbincang dan menghasilkan satu perbincangan yang agak menarik untuk perkembangan ilmu dan juga penyelidikan kita. Ya, Dr. K? Ya. Kita akan jemput sama ada secara rasmi juga, Dr. Nik, kepada pakar-pakar kita yang berada di luar, sama ada dalam bidang industri maupun dalam bidang akademik. Namun begitu kita menjemput juga para pakar yang berada di luar sana untuk email kepada kita, sekiranya mereka berminat untuk bersama dengan kita di dalam berkongsi ilmu, dalam usaha kita untuk memasyarakatkan penyelidikan untuk semua. Okey, so kepada yang berminat untuk menyertai kami, boleh terus email kepada dr9.tech@gmail.com. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.